Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menjelang pengajuran kejuaraan pencak silat dunia pada tahun depan, biarpun belum ada keputusan rasmi berhubung tuan rumah kejohanan tersebut, namun Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka memberi bayangan Melaka akan kekal sebagai pilihan utama. Menurut Presiden Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, ketika ini pihaknya telah menerima permohonan dari seluruh dunia untuk meminta Malaysia menjadi tuan rumah sekali lagi, terutama selepas kejayaan penganjuran di Melaka pada tahun lalu. Jadi kita telah pun menghantar takwim kita kepada Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa dan dia nak tinggal matchkan. Kita mesti elakkan supaya tak berlaku pertindahan antara kejuaraan-kejuaraan lain. Jadi kita menjadangkan pada pertengahan, kita ambil semangat yang kita buat dulu pada bulan Jun, Julai atau Ogos. Kita bagi dalam takwim kita pada 3 bulan yang tersebut. Dan kalau dipersetujui, maka kita akan buat pada tarikh yang disadangkan. Dalam pada itu, Datuk Megat Zulkarnain turut menjangkakan penganjuran kejohanan berprestij itu pada tahun depan bakal mendapat penyertaan banyak negara berbanding edisi sebelum ini. Atlet para negara terus membuktikan kemampuan masing-masing. Terbaru, Nur Azkuzaimi Mat Salim membanggakan Malaysia apabila meraih peringkat emas kepada kejohanan bocah dunia Asia Oceania 2023 di Hong Kong. Pada perlawanan akhir acara wanita BC4, Nur Azkuzaimi yang menduduki ranking ke-25 dunia mengejutkan pemain ranking ke-8 dari Thailand, Naunchan Ponsila dengan keputusan 3-2 di Pusat Sukan Ma On Shan. Peringkat gangsa menjadi milik Lin Zimei dari China. Kejohanan yang bermula pada Ahad lalu akan berakhir pada 12 Disember ini. Kepimpinan baharu Kesatuan Rugby Malaysia MRU mampu memperkasa pembangunan sukan itu di negara ini. Keyakinan itu disuarakan pemain kebangsaan Duke Krishnan atau lebih dikenali sebagai Dugro. Pembinaan baru ni selalunya bila dia restart dia macam refresh balik. So mungkin kali ini kita akan rasa kita akan buat yang saya Mario akan buat yang terbaik dan orang-orang di luar pun saya ingin minta semua orang support MRU supaya kita boleh bantu satu sama lain sebab saya rasa komuniti rugby di Malaysia ni amat kecil. So kalau boleh kita kena bersatu dan membantu satu sama lain baru kita boleh pergi jauh. Dalam pada itu, Dugro turut berharap pembinaan Stadium Rugby Negara di Putrajaya mampu dipercepatkan oleh kepimpinan MRU baharu kali ini. Sementara itu, Dugro turut berpendapat kejohanan rugby manual Malaysia Sains Kedah 10-11 bawah 15 tahun 2023 berpotensi menjadi medan pembangunan akar umbi sukan tersebut di Kedah. So saya rasa sekarang banyak program di Malaysia yang untuk rugby di belah-belah Klang Valley pun ramai. So di Sungai Petani dah ada sekarang umur 15 ni. So budak kanak-kanak yang umur 15 sekarang ada ala 7. Saya nak pergi ke sekolah ni untuk bermain rugby. Bukan saja daripada lepas sekolah rendah dia boleh pilih untuk datang ke sekolah ini untuk bermain rugby. Jelas Dugro, sukan rugby turut mempunyai potensi kerjaya cemerlang sepertinya yang mampu pergi jauh. Mengambil contoh dirinya yang pernah mewakili 2 kelab dari Jepun dan 1 di USA iaitu kelab Yamaha Jubilo, Hino Red Dolphins dan Chicago Hounds. Liga Perdana Inggeris, semangat tidak mudah mengalah membantu Liverpool untuk terus konsisten meraih 3 mata. Terbaru, The Reds menang 2-1 menewaskan Crystal Palace sekaligus kekal berada di puncak liga. Bagi pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, kemenangan itu tidak akan hadir tanpa semangat juang tinggi dalam kalangan pemain.
Jelas beliau, semua pemain telah membuktikan kemampuan masing-masing sepanjang perlawanan tersebut. Yeah, I'm a very happy manager in this moment, and I know we were lucky as well. So, if you only win your really good games, you have no chance to be really successful. That's how it is. And dalam aksi yang berlangsung di Stadium Selhurst Park, menyaksikan Crystal Palace terlebih dahulu mendapat jaringan menerusi penalti pada minit ke-57 yang dimanfaatkan dengan baik oleh Jean-Philippe Mateta. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak kekal lama apabila Liverpool bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-76 menerusi Muhammad Salah, dan itu juga adalah gol ke-200 penyerang tersebut bersama The Reds. Ketika perlawanan hampir tamat dengan kedudukan 1-1, pemain Liverpool Harvey Elliott muncul wira pasukannya apabila meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Kemenangan itu membolehkan Liverpool terus berada di puncak liga dengan 37 mata selepas 16 perlawanan berlangsung. Dalam pada itu, Manchester United dimalukan di halaman sendiri apabila tewas 0-3 menentang Bournemouth. Keputusan itu sekaligus menambah tekanan buat pengendali Erik ten Hag. Pasukan di bawah kendalian Ten Hag itu akur tewas buat kali keempat di Old Trafford musim ini. Ketika ini, United telah tewas 11 daripada 23 perlawanan berlangsung. Sementara itu, di Stadium Villa Park, menyaksikan hasrat Arsenal untuk meraih kemenangan tidak kesampaian apabila tewas tipis 0-1 menentang Aston Villa. Dalam aksi tersebut, gol kemenangan Villa dijaringkan oleh John McGinn pada minit ke-7. Kekalahan itu menyebabkan Arsenal terpaksa akur berada di tangga kedua Liga dengan 36 mata selepas 16 perlawanan berlangsung. Ketika ini, The Gunners hanya dibezakan 1 mata dengan pendahulu Liverpool. Beralih ke perkembangan Ligue 1. Pemain Paris Saint-Germain PSG, Randal Kolo Muani, muncul wira apabila jaringan lewatnya membantu klub itu menang 2-1 menentang Nantes awal pagi tadi. Kemenangan yang diraih PSG itu membolehkan pasukan tersebut kekal sebagai pendahulu Liga dengan 36 mata selepas 15 perlawanan berlangsung. Lebih membanggakan, keputusan awal pagi tadi juga adalah kemenangan ke-8 berturut-turut PSG. Terdahulu, dalam aksi tersebut, gol awal PSG hadir pada minit ke-41 menerusi Bradley Barcola. Bagaimanapun, pasukan pelawat dapat menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-55 menerusi Mustafa Muhammad sekaligus menyaksikan aksi babak kedua berlangsung lebih sengit sebelum Kolo Muani mengesahkan kemenangan PSG pada minit ke-83. Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Medan melahirkan juara-juara hoki dunia. 20 pasukan kini sedia beraksi dalam mengungguli tahta kejuaraan. Dibawakan sepanjang 5 hingga 16 Disember. Eksklusif hanya di RTM. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta.
Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Sekian Stadium RTM H Creek dan berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Melissa Medani, tekad perpaduan penuhi harapan.